Kerja rem ini kena cepat siap. Jadwal proyek dah ketat. Kalau lambat, kita kena penalti. Saya paham, tapi perancang dan struktur sementara ini belum disahkan sepenuhnya. Risiko runtuhan tinggi. Mereka bentuk asas selamat, tetapi kita bergantung kepada temporary works. Kalau beban berlebihan, struktur ini boleh gagal. Tak apalah, kita dah buat macam ni dekat proyek lain. Tak pernah runtuh pun. Keselamatan bukan soal nasib. Kalau berlaku runtuhan, orang awam juga terdedah. A few moments later. Rem itu runtuh semasa pembinaan. Runtuh sementara gagal untuk menampung beban. Saya dah laporkan risiko sebelum ni. Kawasan bawah rem sepatutnya dihadkan sepenuhnya. Saya akui ada tekanan masa. Kita teruskan kerja walaupun pemeriksaan belum lengkap. Saja kegagalan teknikal, tetapi pengurusan keselamatan juga gagal. Hai, morning. Saya dari Bosch. Kerja di tapak dihentikan semata. Boleh jelaskan puncak kejadian? Okey, berdasarkan penilaian awal, terdapat beberapa kemungkinan puncak kejadian. Mungkin disebabkan di segi reka bentuk sementara atau temporary works yang tidak mencukupi, beban yang berlebihan semasa fasa pembinaan dijalankan, serta pemeriksaan terhadap struktur dan keselamatan juga mungkin tidak dilakukan secara menyeluruh. Sebagai tambahan, terdapat kelemahan dalam pematuhan prosedur operasi standar atau SOP. Risiko runtuhan sebenarnya telah dikenal pasti lebih awal, namun tindakan pencegahan yang sewajarnya tidak diambil sebelum kerja diteruskan. Saya mengakui terdapat kesilapan daripada pihak kontraktor, terutamanya dari segi penyediaan tapak pembinaan dan pemantauan kesehatan. Pihak kami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kelemahan tersebut. Kes ini melibatkan pelanggaran OSHA 1994 kerana kegagalan melindungi keselamatan pekerja dan orang awam. Selain itu, pelanggaran akta kilang dan sempurna serta garis panduan keselamatan Bosch dan CID turut dikena pasti. Majikan diwajibkan menjalankan HRS, menyediakan latihan keselamatan, serta melakukan pemantauan keselamatan secara berterusan di tapak pembinaan. Sebagai direktur, saya bertanggung jawab memastikan mereka bentuk dan kaedah pembinaan adalah selamat dan mematuhi keperluan keselamatan. Apakah peranan setiap pihak untuk elakkan kejadian berulang? Sebagai direktur, saya perlu memastikan mereka bentuk dan temporary works disemak dengan teliti serta menghentikan kerja jika terdapat sebarang risiko demi keselamatan orang awam. Sebagai penyedia tapak, saya tidak sepatutnya mengejar jadual sehingga mengabaikan keselamatan dan perlu memastikan semua arahan keselamatan dipatuhi oleh semua pekerja. Sebagai pegawai keselamatan, saya bertanggung jawab memantau pematuhan SOP, melaporkan bahaya dengan segera, dan menasihati pihak pengurusan walaupun berada di bawah tekanan massa. Kejadian seperti ini sebenarnya boleh dicegah melalui audit keselamatan yang dijalankan secara berkala, disemakan oleh pihak ketiga serta bentuk temporary works yang betul dan selamat. Bagi saya, keselamatan perlu dijadikan sebagai satu budaya kerja, bukan dianggap sebagai beban atau halangan kepada kemajuan proyek. Productivity dan pencapaian jadual kerja tidak bermakna sekiranya nyawa pekerja dan orang awam berada dalam keadaan lancar. Kesimpulannya, kejuruteraan bukan sekadar membina struktur, tetapi satu tanggungjawab untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Kes ini melibatkan OSHA 1994
Kalau lambat. Kalau lambat, kita kena penalti. Kan kita dan orang Dan contoh semasa pembinaan.